Betul, Syu. Kalau kita lihat hari ini 21 Syawal 1444 Hijrah, bermakna kita berada pada pada kuarter ketiga. 10 hari terakhir Syawal. Jadi mungkin ramai di antara kita yang mengadakan rumah terbuka dan sebagainya. Tapi kalau kita imbaskan balik bulan lepas, kita berada dalam bulan Ramadan dan waktu untuk kita sentiasa mengimarahkan masjid dan kita terasa untuk pergi ke masjid. Tetapi apabila kita beralih ke bulan Syawal, mungkin kita melihat keadaan di masjid dan juga di surau semakin berkurang jemaahnya. Jadi kita nak panjangkan perbincangan ini untuk kita mungkin melihat apakah puncanya ataupun apakah kehendak masyarakat pada masa kini yang kalau boleh kita nak orang ramai mengimarahkan masjid, tetapi berlaku sebaliknya. Pada hari ini saya sangat berbesar hati bersama dengan Profesor Madya Dr. Abdul Aziz Mat Isa, Timbalan Naib Chancellor Hal Ehwal Pelajar dan juga alumni Uni 10. Alam Selamat Pagi Malaysia. Selamat datang ke Selamat Pagi Malaysia, Doktor. Alhamdulillah. Jadi Doktor, menarik sebenarnya topik pada hari ini, saya kira kan. Mungkinlah ada di kalangan kita. Tak terkecuali lah saya kata pun, saya pun lebih kurang lah juga kan. Tak malu nak mengaku. Mungkin pada awal Ramadan itu mungkin kita bersemangat, tapi penghujung Ramadan itu apabila kita sudah pun bersiap sedia untuk menyambut Syawal, makin kurang. Jemaah masjid pun makin kurang lah. Masuk Syawal pun makin kurang. Doktor, bagaimana Doktor melihat situasi ini berlaku? Okey, terima kasih Saudara Ridwan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita berada pada 21 Syawal pada hari ini, dan apa yang diutarakan oleh Saudara Ridwan tadi merupakan suatu yang kita lihat barangkali satu fenomena yang agak biasa. Rata-rata kalau kita pergi kat mana-mana pun, masjid ke surau ke, Tok Imam bila siap mengeluh. Sebelum ni ramai. Kalau Ramadan tu sampai AJK surau, jawatankuasa surau masjid kena marah. Kenapalah masjid ni parkingnya sedikit? Kenapalah tak dikuatkan aircon panas? Tiba-tiba selepas daripada Ramadan ini, masuk Syawal kita tengok parking lotnya kosong saja. Masuk ke dalam soft-soft pun kurang saja. Yang aircon sebelum ni kita komplain panas, sejuk lain macam je. Disebabkan kerana kurangnya orang ketika ini berada di masjid dan juga surau-surau. Saya kira mungkinlah sekarang kan, ya betul lah, terutamanya pada 1 Ramadan. Itu paling ramai, Doktor. Paling ramai. Dan juga fenomena yang biasa berlaku sampai sekarang dia semakin berkurangan. Tapi saya difahamkan di Uni 10 akan ada program untuk mengimarahkan masjid, terutamanya untuk menarik anak muda datang supaya pengimarahan masjid itu sentiasa berlaku di Uni 10. Doktor, apa yang Doktor lakukan di Uni 10? Kalau kita boleh lihat sedikit, sebenarnya pengimarahan masjid ini Allah Subhanahu Wa Taala sebut di dalam surah At-Taubah ayat ke-18. Innama ya'muru masajidallah man amana billah wal yaumil akhir, sehingga akhir ayat itu. Hanya sahaja mereka yang layak mengimarahkan masjid, golongan yang benar-benar beriman kepada Allah dan hari kiamat, yang mana mereka ini mendirikan solat, menunaikan zakat dan tidak takut selain daripada Allah. Maka pengimarahan masjid ini kita tidak lagi boleh bergantung kepada satu generasi sahaja. Kalau kita lihat orang pencen, orang berusia, lanjut usia ini berada di masjid. Cuma kita perlu membawa satu perubahan yang baru, bagaimana boleh kita membawa generasi muda ini juga untuk mengimarahkan masjid itu, membangunkan masjid. Maka di Universiti Tenaga Nasional kita mempunyai satu program yang tersendiri, Hufaz Profesional. Mereka ni awal pagi pukul 8 hingga 10.30 hafal Quran dulu. Pukul 11 masuk engineering, masuk kelas computer science, masuk kelas perakaunan. Maka mereka ini memulakan kehidupan harian awal pagi di masjid terlebih dulu. Maka yang memenuhkan saf-saf solat subuh, pelajar-pelajar tahfiz. Kemudian diikuti dengan kelas hafazan di masjid. Maka masjid bukan sekadar ibadah, tetapi kita pelbagaikan aktiviti di sana. Itu di peringkat IPT ataupun di peringkat institusi pengajian tinggi yang mana mungkin mudah untuk pihak pengurusan mengadakan
program-program berkenaan. Tetapi kalau kita lihat masjid-masjid ataupun surau di komuniti itu sendiri mungkin sedikit sukar untuk melaksanakan program berkenaan. Ada pun program begitu, mungkin kesukaran untuk masyarakat hadir ke masjid tersebut. Jadi apakah pendekatan, mungkin dari segi pandangan doktor, pendekatan yang perlu dilakukan untuk kita menarik minat perbezaan golongan kanak-kanak, remaja lain, dewasa lain, golongan tua pun lain. Apa pandangan dan juga cadangan doktor? Ini yang kita nak bawa bersama supaya kita melihat bahawa institusi masjid itu bukan sekadar tertumpu kepada pengibadatan semata-mata, tetapi membawa kefungsian masjid dalam suasana yang lebih luas, dalam kerangka yang lebih besar, yang mana masyarakat berinteraksi dengan masjid, masjid berinteraksi dengan masyarakat. Bila ada isu-isu, masjidlah tempat tumpuannya. Bila ada isu keuangan umpamanya, gerobok-gerobok masjid, gerobok-gerobok rezeki yang ada di masjid itu diperluaskan. Kita tahu gaji lambat lagi sebab tahun bulan lepas dapat awal. So 15 hari bulan masjid kena berperanan bagaimana membantu gerobok rezeki agar komuniti yang berhampiran masjid yang kurang kemampuan dapat datang ke masjid, dapatkan bantuan makanan kat situ. Masjid juga merupakan satu fungsi yang tersendiri. Isu-isu berkaitan dengan agama, amal ibadat dan sebagainya, kat mana nak rujuk? Maka sewajarnya komuniti setempat merujuk di masjid. Jadi kemasyarakatan itu, aktiviti kemasyarakatan itu tertumpu di masjid. Bukan sekadar kita pergi beribadat, tetapi merasakan keseronokan bermasyarakat menerusi institusi masjid dan juga surau. Jadi bagaimanakah perkara ini boleh kita laksanakan sebagai one-stop center, bukan sahaja untuk gerobok rezeki dan sebagainya, tetapi pusat wakaf. Kalau kanak-kanak ada taman permainan khas kanak-kanak, kan? Kalau kita lihat baru-baru ini salah satu masjid dibina di Kedah, ada mainan tempat bermain kanak-kanak dalam masjid. Bagaimana? Menarik idea tersebut. Mungkin baru lagi di Malaysia, kan? Ini merupakan suasana yang agak baru. Betul kita lihat di Malaysia berbanding di luar negara, kan institusi masjid itu lebih terbuka kepada masyarakat dan lebih seronok. Anak-anak nak pergi masjid sebab seronok nak pergi masjid. Bukan takut dengan Tok Siak atau Tok Bila, tak. Tapi seronok. Maka sebab itu kita lihat di institusi pengajian tinggi, umpamanya pusat Islam itu, kita nakkan satu kaedah yang mana pusat Islam di bawah itu adanya masjid, mereka juga mengendalikan zakat, mereka juga menguruskan wakaf, apatah lagi menganjurkan program-program tahfiz, dan setengah-setengah tempat kita dapat lihat di bawah institusi masjid itu adanya tadika, adanya taska, kafa dan sebagainya. Ini semua membawa minat dan mengumpulkan masyarakat di situ. Bahkan kalau boleh, di ruang-ruang masjid yang luas itu, yang jarang-jarang kita guna, itulah kita jadikan tempat wanita untuk bermasyarakat di situ. Bukan membawang, menghalia, melengkuas, kan? Tetapi kita merendang kat situ. Dan kita adakan kelas-kelas jahitan, masakan dan sebagainya. Apatah lagi, kalau boleh, di masjid kita ada sudut-sudut yang mana kita berinteraksi dalam isu-isu sosial. Menangani isu sosial kat situ, kita mengenangi masalah kekeluargaan rumah tangga di situ bagi menyemarakkan lagi masjid. Di Unitan apa yang Unitan lakukan untuk bukan sahaja menarik minat pelajar-pelajar Unitan, tetapi menarik minat golongan luar ataupun masyarakat luar untuk hadir ke Masjid Unitan? Saya tahu kalau setiap hari Jumaat antara yang popular nasi biryani kalau di Masjid Unitan. Alhamdulillah, satu kelebihan Masjid Universiti Tenaga Nasional sebab kami berada di tepi jalan dan berhadapan dengan food court. Maka tumpuan pertama orang akan datang makan situ dan solat di Masjid Unitan. Di samping itu, kita jadikan kompaun Masjid Unitan untuk tempat ada kalanya pelajar dia boleh adakan memanah. Acara memanah dalam kompaun masjid. Di sebelah kami ada tasik, ada kalanya mereka berkayak di tepi masjid. Dan masa yang sama, kalau hari Khamis petang, pelajar-pelajar akan masak sama-sama persediaan berbuka puasa sunat di masjid. Dan pada malam hari, pelajar-pelajar tahfiz akan mengendalikan kelas Quran untuk anak-anak penduduk. Maka dibuka percuma. Kan? Dan mereka berinteraksi di sana dan diadakan berbagai-bagai aktiviti. Masak, makan, bersukan, belajar. Jadi kesemuanya itu berpusat di masjid. Okey.
Doktor, apa harapan doktor untuk melihat usaha-usaha yang dilakukan oleh Uniten ini mungkin menjadi contoh kepada surau-surau dan juga masjid yang berada di komuniti dan juga di luar ini untuk dilaksanakan? Saya mengajak kepada satu perkara sebagaimana dalam satu hadis riwayat Aisyah radhiyallahu anha, hadis yang sahih. Ahabul amal, perkara amalan yang paling disukai oleh Allah Subhanahu wa taala, adwamuha walau qalla. Satu amalan yang dibuat berterusan walaupun sedikit. Maka mengimarahkan masjid dan surau dalam suasana hari ini, kan, sama-samalah kita imarahkan masjid dan surau secara berterusan. Buatlah apapun aktiviti walaupun sedikit tetapi berterusan. Bukan sekadar Ramadan dah berlalu. Nak tunggu lagi 11 bulan, 12 bulan nak jumpa, jauh lagi. Tetapi apa yang kita dah usahakan Ramadan, iftarnya, sedekahnya, apanya, kita teruskan bersama sepanjang Syawal dan seterusnya. InsyaAllah. Itu sebenarnya harapan kita untuk melihat kembali bagaimanakah masjid diimarahkan dengan pelbagai aktiviti dan juga menjadi one stop center seperti mana yang telah pun dilaksanakan di peringkat Uniten. Terima kasih banyak-banyak kepada Timbalan Naib Syamsullah, Ehwal Pelajar dan juga alumni Uniten, iaitu Profesor Madya Dr. Abdul Aziz Mat Isa kerana sudi bersama dengan kita untuk memberikan sedikit buah fikir berkenaan dengan di mana hilangnya jemaah pasca Ramadan dan juga apakah usaha yang perlu kita lakukan untuk kita meramaikan lagi jemaah di masjid dan juga di surau. Terima kasih banyak-banyak doktor. Baiklah, kita berehat seketika. Kita kembali selepas ini dalam Selamat Pagi Malaysia.